Syabas, syabas, syabas. Bravo, bravo, bravo. Ini kali pertama ramai netizen betul-betul memuji ketaklantangan Akmal Saleh. Ramai orang kembali memuji, ramai orang kembali uh, mahu menyokong Akmal Saleh. Apabila Akmal Saleh mengumumkan pemuda UMNO menolak sertai himpunan anti PSB anjuran PAS. Ramai netizen kata, syukurlah Akmal Saleh dapat menghidu perbuatan PAS yang mahu menjemput pemuda UMNO menyertai himpunan itu sebagai hanya mahu menunggang UMNO. Dan ramai orang tahu kalau UMNO tidak join, kalau UMNO tidak ikut, kalau UMNO tidak menyokong, himpunan itu tidak akan berjaya sama sekali. Silap-silap hari bulan akan dibatalkan. Syabaslah dan tahniah atas pemikiran waras, pemikiran panjang daripada Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh. Karena takut-takut nanti Akmal Saleh kamu hanya diperalatkan oleh keinginan, niat politik daripada PAS. Kalau benar PAS Perikatan Nasional sudah lama memperjuangkan isu PSB ini, sejak mereka jadi kerajaan dulu lagi, mereka patutnya mengubah suai atau batalkan saja PSB itu. Paling teruk sekali mereka mengatakan PSB ini adalah dakyah atau propaganda DAP. Balik-balik salah DAP kata netizen. Pemuda UMNO tidak akan menyertai himpunan anti akta pembaharuan bandar PSB. Anjuran PAS yang dijadwalkan pada 4 Oktober ini, kecuali jika kerajaan menolak beberapa cadangan mereka berhubung perkara tersebut. Yang ini bagus. Tunggu dululah keputusan kerajaan. Kerajaan sudah bersetuju untuk menerima cadangan. Bincang cadangan-cadangan itu sebabnya PSB ini ditangguhkan bacaannya di dalam parlimen. Sebab beri laluan untuk mau melihat cadangan-cadangan itu. Kan itu yang bagus. Ini asik-asik himpunan, asik-asik himpunan. Beginilah yang terbaik. Tunggu dulu apa yang kamu sudah cadangkan itu diambil perhatian atau tidak. Kalau tidak, barulah buat himpunan ini. Belum lagi ada apa-apa keputusan, sudah himpun sana-sini. Ramai netizen berdoa supaya himpunan ini dibatalkan atau kalau diteruskan juga, hanya mungkin 50 orang yang hadir. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berkata, walaupun partinya berkongsi pendirian sama dengan PAS dalam menentang rang undang-undang itu, dia berkata adalah lebih baik untuk duduk semeja dengan pelbagai parti politik terlebih dahulu. Bila kita tolak, kita tak nak tolak begitu saja. Kita kena datangkan satu solusi terbaik katanya. Ini bagus. Jangan tolak. Kalau betul kamu tak setuju, beri cadangan, solusi, cari solusi. Jangan terus tolak. Ini apa punya keputusan macam itu. Sebelum itu, izinkan saya dulu kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang menghapuskan semua akar penyakit yang bercambah, berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Cepat dapatkannya sebelum terlambat. Kata Akmal Saleh, bila kita tolak, kita tak nak tolak begitu saja. Kita kena datangkan satu solusi terbaik. PAS ada cadangannya, UMNO pun ada cadangannya. Kita kumpulkan cadangan terbaik dan serahkan kepada kerajaan, kata Akmal Saleh. Jika kerajaan tak nak terima cadangan kita, saya beri komitmen. Kami akan turun sama membantah RUU PSB, katanya dalam satu hantaran. Akmal berkata BN akan membincangkan isu itu dalam forum urbanisasi dan PSB Survival Melayu Bandar bertempat di bangunan UMNO Selasa ini.
Katanya mengadakan himpunan tanpa memberikan cadangan terbaik kepada kerajaan hanya akan mendatangkan keburukan bukannya kebaikan. Kita nak terbaik untuk rakyat. Saya ajak NGO atau parti atau apa sekalipun duduk semeja, cari solusi untuk dikemukakan kepada kerajaan, kata Akmal. Akmal turut menekankan bahawa UMNO telah menubuhkan satu jawatan kuasa awal bulan ini untuk membincangkan isu berkaitan rang undang-undang tersebut dengan naib Presiden UMNO Johari Abdul Ghani dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa. Pada 3 September, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Azwajdi Dusuki turut berkata, jawatan kuasa itu akan meneliti mendalam semua aspek rang undang-undang tersebut sebelum dibentangkan pada forum hari ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kini berada dalam masalah yang besar. Baru-baru ini sudah dilepaskan daripada hukuman dan telah dilepaskan daripada pendakwaan. Tetapi kini, apabila pendakwa memfailkan rayuan untuk membatalkan pembebasan Syed Saddiq, ini berita yang amat duka cita untuk beliau. Adakah Syed Saddiq akan terus kekal dibebaskan atau beliau akan kembali dibicarakan? Saya rasa cukup sudah perbicaraan itu. Syed Saddiq harus dibebaskan, kata seorang pemilik akaun media sosial. Beliau mahu melihat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjadi pemimpin masa depan negara. Beliau kata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mempunyai potensi menjadi Perdana Menteri kelak. Pihak pendakwaan dalam kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah memfailkan rayuan bagi meminta Mahkamah Persekutuan membatalkan keputusan pembebasan ahli Parlimen Muar berkenan. Dokumen mahkamah yang dilihat Malaysia kini menunjukkan rayuan itu difailkan atas beberapa alasan, termasuk dakwaan bahawa panel Mahkamah Rayuan terkilaf serta menilai semula keterangan secara terpilih dalam kes tersebut sehingga menyebabkan ketidakadilan yang serius, kata mereka. Hakim-hakim Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam undang-undang dan fakta apabila membuat tuduhan melulu terhadap pendakwaan dan SPRM dengan mendakwa. Saksi pendakwaan Rafiq Hakim Razali ditekan untuk memberikan keterangan bagi menyenangkan SPRM serta menyesuaikan keterangan tersebut dengan kes pendakwaan, sedangkan tiada bukti yang menyokong tuduhan itu, kata mereka. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkongsi dulu kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita kuat, apabila imun badan kita seimbang, apabila imun badan kita bijaksana, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesihatan anda, mungkin ini jawapan yang Tuhan sediakan untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, menurut pendakwaan lagi, hakim-hakim juga tersilap apabila mereka tidak menimbangkan keseluruhan keterangan dalam rekod rayuan. Sedangkan semua keterangan itu, kata mereka, akan menunjukkan bahawa arahan yang diberikan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kepada Rafiq dipengaruhi oleh niat jahat serta ketidakjujuran. Ketua Pasukan Pendakwaan Wan Syarudin Wan Ladin mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa rayuan tersebut difailkan hari ini dan mereka telah memfailkan notis rayuan pada 26 Jun lalu, iaitu sehari selepas Syed Saddiq dibebaskan. Wan Syarudin turut mengesahkan Mahkamah Persekutuan setakat ini masih belum menetapkan tarikh pengurusan atau pendengaran rayuan tersebut. Syed Saddiq dibebaskan pada 25 Jun lalu selepas panel Mahkamah Rayuan sebulat suara mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes mereka terhadap bekas Presiden muda terbabit.
Panel berkenan yang dipengerusikan Hakim Zaidi Ibrahim bersama Azman Abdullah dan Norin Badruddin turut mendapati Mahkamah Tinggi terkilaf kerana tidak menilai sepenuhnya pembelaan Syed Saddiq sehingga menyebabkan sabitan terhadap beliau. Sebelum pembebasannya, Syed Saddiq didakwa di bawah Seksyen 406 Kanun Keseksaan kerana dituduh bersubat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana pemuda bersatu berjumlah RM1 juta untuk melakukan jenayah pecah amanah pada 6 Mac 2020. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu juga didakwa di bawah Seksyen 403 kerana menyalahgunakan RM120,000 dari akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan mengarahkan Rafiq melupuskan dana tersebut antara 8 hingga 21 April 2018. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.